Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi ini dapat kita bertemu untuk kita teruskan pengajian kita dengan kitab Fiqh Manhaji khusus dalam bab munakahat. Pada pertemuan lalu kita dah sampai bab satu bab yang berkaitan dengan nusyuz. Kan, nusyuz kita baru permulaan awalnya. Nusyuz iaitu derhaka ataupun tidak taat. Dan nusyuz ini pula dia bukan sahaja dikhususkan pada isteri je. Jangan faham kata suami tak ada nusyuz, bila salah je sikit je isteri nusyuz. Itu yang banyak kesilapan yang berlaku pada lelaki. Kan, bila mengadu pergi ke pejabat, mengadu isteri saya nusyuz ustaz, tak nak dengar cakap saya lah apa macam bagai. Kadang-kadang kita tengok nusyuz isteri tu timbul sebab apa, jadi sebab apa, apa punca yang boleh isteri jadi nusyuz. Bila kita tanya, kita selidik, rupanya suami tak sediakan nafkah yang sepatutnya pada dia. Kan? Sampai barang-barang keperluan yang wajibnya nafkah suami sediakan, barang dapur pun isteri kena bagi, sewa rumah pun isteri kena bayar, suami tak tunaikan. Sedangkan itu adalah tanggungjawab utama bagi seorang suami. Bila isteri dia melawan, marah apa semua, dia kata isteri nusyuz. Padahal situasi macam tu, suami itulah yang jadi suami yang nusyuz, kerana dia tak tunaikan tanggungjawab dia yang wajib yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Kan? Jadi kita dah sebut, kita dah cerita sedikit tentang berkaitannya. Jadi kita masuk sambungan dia, iaitu bagaimana jika perselisihan antara kedua pasangan, ya. Jadi bagaimana cara penyelesaian dia. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, kan dah nasihat tapi tak nak juga berubah, ya, tinggalkan, ini pulaukanlah mereka di tempat tidur. Bila step yang pertama dia, bila berlaku nusyuz, ya, daripada isteri, pertama suami nasihatkanlah dia, sedarkanlah dia, ini tanggungjawab seorang isteri yang perlu kamu buat pada suami, pada keluarga, pada rumah tangga. Inilah dia buat. Kalau nak keluar rumah antaranya lagi perlu wajib minta izin suami, kan? Wajib minta izin suami. Tapi sekarang ni jarang orang minta izin. Ya, jarang orang perempuan minta izin, betul. Dia
kalau dah sampai, bang saya pergi sana, itu beritahu. Bang saya nak pergi ke Tesco, bang saya nak pergi pasar beranang, itu bagi tahu, bukan minta izin. Kalau minta izin, cakap, bang saya minta izin pergi. Ya, ini kadang-kadang dah sampai, saya dah sampai Tesco, itu nak bagi tahu. Bukan minta izin. Kan, kena beza sikit tu. So lepas ni kalau ada ya, ibu-ibu dengan suami itu cakap betul, bang saya minta izin tu. Kan, sebab dia keluar tu hendaklah dengan izin suami. Ini biasa tiba-tiba tahu-tahu dah sampai dah. Kan, bila dah bawa nak ni dia tak panggil abang ke, kadang-kadang ayahnya, kita dah sampai dah kat Kajang. Masa bila kau minta? Masa bila kau minta? Kan. So jaga-jaga ya. Salah faham tu pun macam tu juga. Beza, bagi tahu dah maklum dah sampai, bagi tahu dengan minta izin. Kalau boleh minta izin tu biar guna perkataan yang minta izin, kan. Okey, kalau step kedua dia tak nak dengar juga, maka tinggalkan ya, pulaukan mereka di tempat tidur. Okey, maknanya suami tidak tidur dengan isteri. Sebenarnya isteri sepatutnya rasa satu kesalahan sekiranya suami dia tak nak tidur dengan dia. Bukan benda lagi bagus orang tua ni tak tidur dengan aku, tak menyusahkan aku. Jangan, silap tu. Silap tu. Kan? Lagi bagus lah ustaz. Sebab tak ada sibuk nak tidur dengan saya. Biarlah dia tinggalkan saya seorang-seorang, biar. Tak, sebenarnya kena tengok balik. Sebab apa? Sebab apa? Sebab adakah aku ni khusus ke? Tu kena tengok balik ya. Bukannya seronok, biarlah, lagi senang orang ni tak ada tidur dengan aku, nyemak je kan. Salah tu ya. So, sebab itu arahan dalam Quran ni pun tinggalkan tempat tidur. Maknanya dia suami tak nak tidur dengan isteri, dia pulaukan isteri buat sementara, dia tak tidur bersama dengan isteri. Dan kalau mereka masih berdegil, pukullah mereka dengan pukulan ringan dengan tujuan mengajar. Kalau tinggal tu pun tak nak, tak nak berubah, maka boleh dipukulkan. Boleh dipukul dengan syarat pukulan yang tidak mencederakan dan tidak pukulan ringan yang tidak mencederakan dengan tujuan mendidik. Bukannya kau pergi lempang dia, pergi terajang dia, tak boleh. Sebab ada hadis lain yang melarang suami-suami ni memukul muka isteri tu, kan. Bukan itu cara jalan penyelesaian dia ya. Jadi kalau pukul tempat-tempat yang tidak yang tidak memudaratkan. Contoh rotan kat pukul kat betis dia ke, kan, kat betis dia ke. Untuk tujuan dia, tujuan mendidik, bukannya kita pukul memang balun betul-betul kan. Itu salah tu ya. Ini ada suami yang kadang-kadang bila dia mengamuk, marahkan gaduh dengan isteri, tang muka juga dia tumbuknya. Saya biasa tengok isteri dia datang, perempuan tu saya tengok mata dia ni pakai eyeshadow ke pipi dia ni pakai blusher ke, tengok dekat-dekat bukan. Rupanya dia cover dengan, dia kena tumbuk belah kanan, belah kiri ni pun dia bubuh eyeshadow akalkan sama. Rupanya bekas kena tumbuk, kan, bekas kena tumbuk. Nanya betul. Jadi jika mereka taatkan kepada kamu, ya, maka janganlah kamu cari jalan menyusahkan mereka. Kalau kita dah buat 3 step tadi, isteri pun dah sedar akan kesilapan dia pun dah kembali taat pada suami, janganlah baru nak sedar diri, jangan, kita terima seperti biasa, kan. Nasihat dia, teruskan tanggungjawab. Inilah tanggungjawab sebenar pada suami, ini tanggungjawab isteri di rumah macam mana, teruskan. Jangan kita pula mempelekehkan dia pula, ya. Okay. Cari jalan untuk jangan cari jalan untuk susahkan dia pula. Kalau dah dia kembali taat, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha tinggi lagi Maha besar, ya. Jika perselisihan suami isteri tak dapat selesaikan juga, dah buat itu pun tak selesai, kan, dah buat
dah buat apa, dah nasihat tak makan, tinggal tempat tidur tak makan juga, dah pukul pun ya dah takkan, tapi takkan hari-hari nak pukul kan. Orang kata sekali bagi peringatan, kan, pun tak jalan juga, maka mereka minta pertolongan orang lain, iaitu perkara ini hendaklah dibawa kepada pemerintah, iaitu hakim. Pemerintah mestilah melantik 2 orang pengantara Muslim adil dan tahu cara menyelesaikannya. Disunatkan seorang daripadanya adalah daripada keluarga suami dan seorang lagi daripada keluarga perempuan. Ini yang ni biasa berlaku dalam mahkamah kita, ya. Prosedur ni memang berlaku dalam mahkamah kita apabila seseorang suami ataupun mana-mana pasangan lah, dia orang dah decide nak bercerai, kan, kemudian salah seorang daripada mereka dalam mahkamah kata tak setuju, kan? Apabila tak setuju, kalau tak silap saya Seksyen 47, Seksyen 48 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, dia ada menceritakan tentang prosedur hakam ni. Jadi salah seorang tak setuju tu, dia akan berpindah kepada Jabatan Kuasa Pendamai. Jadi kedua-dua pasangan ni diarahkan pergi ke pejabat agama oleh mahkamah untuk menjalani sesi runding cara. Yang mana seorang yang lelaki dia bawa pasangan dia, bawa daripada seorang pada ahli keluarga dia yang ataupun yang rapat dengan dia, yang boleh menceritakan keadaan diri dia. Begitu juga yang perempuan. Yang perempuan pun dia akan bawa seorang yang ni. Jadi mereka lah yang akan memberi keterangan pada pegawai Jabatan Kuasa Pendamai tadi, kan. Jadi kedua-dua pengantara tadi itu hendaklah bertindak sebagai wakil suami isteri tersebut. Dia akan ceritakanlah situasi sebenarnya, kan, pada pengurusi jawatan kuasa tu, ya, biasa pegawai yang dilantik tu lah. Jadi akan cerita, dari situlah dia akan buat satu berdasarkan report yang diberi, keterangan yang diberi, maka satu laporan akan ditulis, dihantar balik ke mahkamah, mahkamah syariah untuk untuk diteruskan prosedur tu, sama ada kedua-dua pihak bersetuju atau tak, kan. Sebab yang tu dalil dia memang ada daripada Al-Quran sendiri, ya, dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa ayat 35, sambungan daripada ayat tadi. Okey. Kedua-dua perantara hendaklah disyaratkan mendapat persetujuan suami isteri sebagai wakil masing-masing. So jadi yang pasangan tadi dah dia dah cari orang yang boleh menceritakan bagi pihak dia, sama ada adik-beradik dia ke ataupun sahabat baik dia boleh jadi wakil. Dia dah akan menceritakan, okey, sebenarnya kehidupan dia macam ni, suami dia memang betul tak buat macam ni, ataupun yang isteri pula, yang suami pula dia bawa orang yang ni je, betul sebenarnya tanggungjawab ni bukan pada pihak dia, isteri yang gagal. Dia ceritakan yang sebenarnya, kan, bagi pihak tu. Tujuan untuk menyelesaikan dan kedua-dua penentara ni dia tujuannya adalah untuk berusaha mencari jalan perdamaian untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Matlamat dia biarlah selesai, tidak bercerai. Itu yang terbaik lah, ya. Maka mereka hendaklah berusaha sungguh-sungguh menyelesaikannya. Sungguh-sungguh buat, sama-sama bagi bantu, cuba bagi buah fikiran, bagi idea untuk sama-sama untuk mengelak daripada perceraian ini berlaku. Sekiranya berjaya, itulah sebaik-baiknya, ya. Sekiranya berjaya, itulah sebaik-baiknya. Sekiranya gagal, suami hendaklah mewakilkan kepada pengantaranya untuk menceraikan isterinya dan menerima bayaran khuluk dari isterinya. Isteri juga hendaklah mewakilkan kepada pengantaranya untuk menyerahkan bayaran khuluk jika dia seorang yang waras dan menerima perceraian tersebut. Jadi biasanya kalau dah prosedur ni berlaku, bawa balik ke mahkamah, dia ada seksyen yang maksud dia timbang tara hakam, ya. Maka mahkamah akan melantik hakam ini akan bersidang pula nanti, membantu mahkamah
Jadi keputusan itulah yang akan ditetapkan oleh mahkamah. Ya. Kebiasaannya memang bercerai lah. Kebiasaannya memang bercerai, tapi ada juga kes yang tak jadi cerai ya. Kalau masuk hakam ni kebiasaannya memang diakhiri dengan cerai lah. Tu sebaik-baiknya seelok-eloknya elakkanlah, kan? Biar sampai jawatan kuasa pendamai tu, runding cara agama, runding cara kekeluargaan tu pun selesai. Kalau dapat selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lagi berteruskan. Jadi kedua-dua pengantara itu hendaklah menceraikan pasangan suami isteri tersebut jika mereka berdua berpendapat itulah jalan penyelesaian. Jadi bila bawa balik ke mahkamah, jadi atas kuasa hakim tadilah, ya, berdasarkan keterangan tadi, kuasa hakim tadi, hakim yang mengarahkan mereka bercerai, kan? Jika mereka berselisih pendapat dan tidak dapat mencapai kata sepakat, pemerintah hakim hendaklah melantik dua pengantara lain sehingga boleh mencapai kata. First, kalau dah daripada adik-beradik keluarga tadi tak selesai, itu yang masuk timbang antara hakam ni. Mahkamah boleh pula melantik sekali lagi hakam, iaitu orang daripada luar. Tetapi kebaikannya mereka adalah bekas-bekas pegawai-pegawai yang ada latar belakang agama, kan? Pegawai ada yang guru-guru agama sekolah pun ada, itu pegawai masjid pun ada yang berpengalaman, yang mahir bidang agama. Mereka juga dilantik sebagai hakam oleh mahkamah bagi tujuan nak bagi-bagi juga. Mula-mula bincang kawan dengan kawan, bawa saudara mara, tak selesai juga, hakim jatuh lagi sekali lagi bagi hakam luar pula. Hakam mahkamah sediakan pula, tak selesai juga, barulah jatuh cerainya, ya. Jika kedua-dua suami isteri tidak bersetuju dengan kedua-dua pengantar tersebut dan tidak ada perkembangan terhadap masalah mereka, pemerintah hendaklah menghukum suami atau isteri yang berlaku zalim dan mendapatkan hak untuk suami atau isteri yang dizalimi. Hukuman yang dijatuhkan hendaklah berdasarkan keterangan dua orang perantara yang dilantik. Ini dalil berkaitan dengan hakam tadi. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, yakni suami isteri tadi, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang lagi daripada keluarga perempuan. Ya, sebab itu kena ada dua-dua pihak. Jika kedua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan mendamaikan, memanglah kita kalau boleh tak nak tengok dia orang bercerai, kan? Biar damaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri berpakat baik, insya-Allah. Kan, kalau dengan nasihat tadi, mudah-mudahan ya suami isteri itu berubah jadi pakat baik, alhamdulillah. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Itu berkaitan dengan dia, bila berlaku biasanya kita akan panggil wakil daripada kedua-dua belah pihak untuk memberi keterangan tu. Okey. Ni kita masuk bab suami nusyuz. Bab suami nusyuz. Suami nusyuz. Jika suami berlaku zalim seperti tidak menunaikan hak isteri dalam pembahagian giliran bermalam. Ini kalau yang suami poligami lah, ya. Atau suami tidak menunaikan hak nafkah, dia tak sediakan nafkah untuk keluarga dia pula. Atau bercakap atau bertindak kasar terhadap isteri, isteri hendaklah memperingatkan suaminya terhadap hak yang mesti ditunaikan. Sebab kadang-kadang ada yang, kan, dia berkasar dengan isteri dia sampai panggil nama pun tengking-tengking, kan.
Kalau dia nak maki, dia maki ikut suka dia, ada. Bukan tak ada, ada orang jenis macam ni. Kan. Biasanya bila ada orang jenis macam tu memang adalah hukum yang menghalangnya. Maknanya orang tu ada, kan. Mencuri memang ada orang ada curi. Sebab itu ada hukum bagi orang mencuri. Macam ni ada hukum dia. Suami nusyus ni sebab memang Allah tahu dah perangai suami ni kadang-kadang kalau baiklah, alhamdulillah. Kalau dan dia hangin lah, kan. Dia tak kira. Dan ada juga isteri yang suami yang gagal ni, ramai yang gagal nak tunaikan hak nafkah pada keluarga, nafkah isteri, nafkah anak, nafkah rumah tangga tu, makan minum semua, tempat tinggal isteri yang sediakan, suami tak buat. Jadi itu yang dikategorikan suami itu jadi suami nusyus pula tu, bila dia gagal nak tunaikan tanggungjawab dia. Sedangkan dia suami, seperti mana kita tahu, memang maklum tanggungjawab suami ialah menyediakan nafkah untuk keluarganya, untuk isterinya, rumahnya, menyediakan tempat tinggal, makan minum, pakaian, perlindungan, kesihatan, pendidikan. Itu tanggungjawab suami. Dia kena buat. Kalau dia tak buat, mana dia yang nusyus sebenarnya. Suami itu yang nusyus sebenarnya. Kadang-kadang isteri jadi marah lah, tak? Asyik dia yang kena, sedangkan itu tanggungjawab suami. Asyik isteri yang kena setiap bulan kena sediakan barang keperluan rumah, setiap bulan isteri yang kena bayar sewa rumah, tapi suami tak buat. Bila isteri melawan, suami kata isteri yang nusyus. Padahal situasi sebenarnya suami itu yang nusyus. Suami itu yang nusyus sebenarnya, ya. Jadi kalau suami gagal, isteri mestilah menasihati dan memperingati suami supaya sedarkan haknya yang mesti ditunaikan kepada isteri, ya. Firman Allah SWT, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu, dengan cara yang baik. Maknanya dia bergaul dengan cara baik tu termasuklah dengan kita punya akhlak, kita punya cakap bahasa, dengan tingkah laku kita, ya. Dengan isteri tu bukan berkasar, bukan sepak terajang, bukan bertampar tumbuk, tak, ya. Jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tingkah laku mereka, maka janganlah kamu terburu-buru menceraikan mereka. Ini kalau suami kan dapat isteri yang jenis garang, kan. Kadang-kadang ada juga isteri yang jenis dengking, kan, jenis melawan suami senyap je. Allah sebut kalau kata tak suka pun isteri tu, jangan terburu-buru nak ceraikan. Tapi zaman-zaman sekarang ni Ustaz, ya, kerap sangatlah yang cerai 2-3 bulan nikah. Tanya Ustaz tadi, Ustaz tu ni mungkin ada pengalaman banyak ni, kan. 2-3 bulan kahwin ni dah jatuh talak. Ada yang 2 minggu kahwin, CJ nikah tak ada siap, dah jatuh talak. Ada yang 2-3 bulan dah jatuh 2 talak. Allahu Akbar. Susah hati dengar. Susah hati dengarnya, banyak sangat, kan. Dah tu dalam daerah kita ni, kalau tak silap saya dalam tapi tak rasmi lah, ya, dia punya statistik dia tu tak rasmi lah. Kita bilangan saya tak sebut lagi kot, ada tapi tak rasmi lah bilangan ni, ya. Bilangan yang bercerai tahun 2021, kan, dalam daerah kita ni, ya, yang kahwin 5,003 orang, yang bercerai 1,306 orang yang bercerai tahun 2021. Daripada Disember lah, rujuk 178. Untuk tahun ni, secara ringkasnya,
untuk tahun ni sampai bulan 5 Januari sampai Mei 2022 kahwin 2090 orang, yang dah bercerai dalam masa 5 bulan tu 915 orang. Separuh kan, 45% cerai. Tapi bukan orang yang sama lah kan, tapi kes perceraian yang didaftarkan di sini baru sebab macam-macam sebab lah, macam-macam sebabnya. Masalah ekonomi itu kan, masalah perangai tadi lah yang macam tadi tu. Kadang-kadang perangai macam tu tak tunai tanggungjawab, tak sedar akan tanggungjawab dari segi nafkah dan sebagainya ya. Itu kalau pasangan yang yang banyak kebanyakan muda lah. Kalau tengok statistik dia, yang muda, yang bawah 35 tahun ni macam tu ramai. Tapi yang umur 60 tahun ke atas pun ada kan, tapi tak ramai lah. Setahun dalam 7-10 kes je kan. Itu yang tu. Tapi yang muda-muda ni, kalau angka besar tu memang 500 tu dia orang. 500 tu memang dia orang lah kan. So isu dia banyak tu lah. Tapi kalau yang muda-muda ni, ekonomi memang betul lah kan, mereka baru nak hidup dengan situasi sekarang ni kan. Dengan gawatnya naik inflasinya naik macam-macam. Satu lagi pegangan agama kurang. Bagi saya tu, yang pasangan muda ni pegangan agama dia terlalu kurang dari segi penghayatan agama dia. Solat 5 waktu kadang-kadang memang suami isteri tak solat. Ada yang solat tapi tak penuh. Bila macam tu dia lompong macam tu, memang mengundang masalah lah. Memang mengundang masalah sangat-sangat lah kan. Dia sendiri pun tak boleh nak settlekan dia dengan Tuhan. Macam mana dia nak settlekan tanggungjawab dia dengan manusia? Susah, tak terangkat lah kan. Sebab tanggungjawab dengan Tuhan pun dia boleh main-main. Jadi dia tak rasa lah tanggungjawab jaga isteri, sedia nafkah isteri itu satu kewajipan. Dia tak rasa tanggungjawab melayani suami, menguruskan rumah tangga itu satu kewajipan. Sebab apa? Kewajipan dia dengan Allah pun dia tak buat. Tak boleh nak selesai. Ya. Kadang-kadang kes-kes banyak tu lah ya, macam-macam yang boleh berlaku ni. Jadi itu yang kena ambil berat juga lah ya. Kita tengoklah terutamanya golongan muda kan, golongan muda. Sebab kalau tengok, kalau kita tengoklah di Masjid Surau pun jarang yang ada orang muda ni kan. Jarang orang muda ni ada ni. Jarang. Kalau dapat, kalau kata separuh daripada surau tu orang muda tu, kira kuat dah tu. Kira separuh daripada surau tu umur yang bawah 40-an ni. Itu memang kuat lah. Masjid tu berjaya tu bagi saya lah. Tapi kalau majoriti tengok yang datang masjid tu semua atas 40, atas 60, mana dia ada problem dah tu dalam masyarakat kita. Masyarakat kita memang tengah ada problem tu kan. Jadi kita seronok tambah sekarang Masjid Surau dah buka kan. Jadi bila budak-budak ramai, orang muda ramai, dia lagi meriah kan. Meriah. Budak-budak datang macam kat surau saya tu, satu H tu, memang alhamdulillah lah. Kalau maghrib dia satu soft tu lebih kurang dekat 40 orang. Biasa 2 soft setengah lebih kurang. Yang muda-muda ramai, anak-anak muda pun ramai juga, budak-budak pun ramai. Tak kisah, latih budak-budak kan. Dia orang yang saf belakang tadi tu kan. Saya pun sebenarnya mengajar anak saya, kalau datang biar orang tu duduk saf depan tu, kau duduk belakang kan. Sebab budak-budak ni main, kadang-kadang tengah mayang dia main juga. Itu biarlah, itu budak, standard budak kan. Standard budak, lepas salam dia orang berlari dalam masjid, dalam surau, itu standard budak. Dia yang masalah dia kalau orang tua main masjid surau ni kan. Itu yang masalah dia kan. So tak ada masalah tu. Jadi kita nak imarahkan. Bila dah dilatih lama-lama tu, mana dia alhamdulillah, kalau dia berkahwin pun dia dah jadi tanggungjawab dia sebagai seorang Islam terhadap Allah SWT tu dia dah tak abaikan. Dia sentiasa dah buat insya-Allah ya.
Dan isteri juga hendaklah mengingatkan suami dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ini hadis daripada Nabi, ya. Kalau boleh isteri ingatkan pada suami, maksud dia sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarga dia. Ni sabda Rasulullah ni, Nabi sebut, ya, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarga dia, dan aku adalah orang yang paling baik di kalangan kamu kepada ahli keluarga. Kan? So kita ingatkan kalau suami tersasar sikit, isteri boleh ingatkanlah, ya. Nabi sebut, Nabi kata jadilah seorang suami yang paling baik pada keluarga dia, sebab Rasulullah tu adalah suami yang paling baik di antara kita semua ni pada keluarganya. Kan? Kemudian ada hadis lain, ya, istausu bin nisa'i khaira. Ingat, terimalah pesananku, Nabi sebut, supaya berbuat baik dengan kaum wanita, termasuk para isteri. Berbuat baik daripada kaum wanita, termasuk isteri. Isteri juga, ya, hendaklah memberi amaran kepada suami mengenai akibat keburukan zalim. Bila suami buat kezaliman tu, isteri kena beritahu, bang, ini sebenarnya perbuatan abang ni telah sebenarnya mengundang dosa pada diri abang sendiri. Kan? Bila abang gagal nak buat nafkah yang sedia ada, kan? Gagal nak tunaikan tanggungjawab sedia ada, bila abang buat kasar macam ni, dengan akhlak begini, sebab ada akibat buruk dia kerana kezaliman yang berlaku. Kena sentiasa peringatkan. Sebab itu isteri ni sentiasa dia memperingatkan suami dia, ya. Jika peringatan tersebut berkesan, itulah yang terbaik. Mudah-mudahan bila isteri sembang, isteri kena pandailah cari masa sesuai, masa bila nak cakap dekat suami macam tu. Waktu makan nasi ke, waktu tengah minum petang ke, jangan tanya dia waktu lepas balik kerja. Jangan, dia tengah letih-letih tu terus tanya macam tu, marah dia. Tunggu waktu rehat-rehat, kan? InsyaAllah dia akan terbuka waktu tu. Okay? Jika tidak berkesan, masalah tersebut hendaklah dibawa kepada mereka. Kalau tak boleh tadi, kalau isteri dah nasihat pun tak nak makan juga, maka isteri boleh buat aduan tadi. Macam saya kata tadi, boleh buat aduan kat pejabat agama dan untuk dapatkan sesi runding cara dulu, kan? Runding cara dulu. Kalau tak boleh tu, nak filekan ke mahkamah ke, untuk hakam ke, itu terpulang. First step, mudah-mudahan dengan khidmat runding cara tadi pun dah boleh selesai, kan? Mudah-mudahan dapat kesedaran akan tanggungjawab yang lalai selama ini. Okey. Ini kerana masalah tersebut hendaklah dibawa pada qadi untuk isteri mendapatkan haknya. Ini kerana qadi yang dilantik untuk mengembalikan hak kepada empunya hak, dan isteri tidak mampu mendapatkan haknya secara sendirian. Ya, bila buat aduan ni, bila buat mahkamah ni, tuntutan isteri boleh buat, ya, tuntutan nafkah dekat mahkamah, tuntutan nafkah tertunggak pun boleh buat, ya. Sebab saya pernah ada satu itu, dia datang ke saya, dia buat tuntutan nafkah selama 5 tahun. Selama 5 tahun suami dia tak sediakan. Dia ingat, ditulis yang sepatutnya suami tunaikan awal kahwin, okey, ya, dalam 3-4 tahun tu okey. Lately tu dia jadi lambat sikit. Suami dia mulalah abai. Sewa rumah dia tak bisa bayar. Barang keperluan harian rumah, barang dapur rumah pun dia terpaksa dia tutup. Dia kira-kira dekat 5 tahun. Waktu tu dia datang, dia bertanya lah macam mana nak buat. Kalau dia nak tuntut balik, saya kata boleh buat tuntutan kat mahkamah. Sebab suami gagal mungkin nafkah ni, boleh buat. Dia kira hutang, kan? Wallahualam, pasal nasihat tu dia pergilah kot. Wallahualam, mudah-mudahan selesai lah kes tu, kan? Jadi di situ dengan kuasa mahkamah tadilah, hakim tadi, qadi tadi, sekiranya suami itu berpoligami, qadi mesti mewajibkan suami memberi hak giliran bermalam. Tak boleh
Tak boleh lah isteri yang kedua tertinggal je kan. Jadi biasanya bila dia kahwin senyap-senyap, yang ni biasa, bila dia kahwin senyap-senyap, mangsa tu adalah isteri kedua. Yang isteri pertama pun janganlah marah kalau suami tu kahwin, nak gaduh apa lagi. Patut nasihat pada suami, abang sekarang awang dah kahwin dua, tolong ikut betul-betul apa yang Islam ajar. Kalau ada hak penggiliran, buatlah cara baik. Ini tak, jangan sibuk nak pergi rumah nombor dua. Tak, bila isteri cakap macam tu sebenarnya isteri dosa, sebab menghalang suami menunaikan hak dia. Sebab bila dia dah berkahwin, walaupun dia tak beritahu ke itu masalah isu, dia dah kahwin, isteri kena bagi laluan pada suami untuk tunaikan hak. Sian isteri kedua tu, kadang-kadang isu dia, saya dapat jumpa suami saya 2-3 jam je seminggu. 2-3 jam je seminggu. Kan? Sedangkan bila dia dah tu, dia ada hak penggiliran, sehari sini, sehari sana, sehari sini, sehari sana. So yang ni lah kena sedar ya. Kena sedar. Qadi wajibkan suami. Jadi itu menunjukkan pentingnya. Kalau suami tu, kalau katalah dengar tiba-tiba suami dah berpoligami, tak kisahlah dia kahwin kat Siam ke, dia kahwin kat cara betul ke kan, kena berlapang dada dengan syariat Allah, bantu suami untuk tunaikan tanggungjawab dia. Bukan marah suami, jangan sibuk nak pergi tu. Dosa besar isteri tu. Ya, sebab itu menghalang suami menunaikan tanggungjawab. Ya, sebab itu qadi pun mesti mewajibkan suami memberikan hak giliran malam dan menunaikan hak isteri dan tidak berlaku zalim pada isteri. Kalau nafkah-nafkah tak ada, wajib dia tunaikan juga ya. Jika suami berkelakuan buruk, menyakitkan isteri dengan memukul atau mencela isteri, maki hamun dan sebagainya, ya, jadi qadi hendaklah melarang, hakim hendaklah melarangnya daripada melakukan sedemikian. Ya. Jika suami buat juga, isteri boleh menuntut agar suami dikenakan hukuman ta'zir. Ya. Sebab kita sekarang ni dah ada dah, kalau bab bendera ni kita ada section dalam Undang-Undang Keluarga Islam ada, dan kita juga ada akta keganasan rumah tangga. Itu yang lebih kuat lagi lah ya. Akta keganasan rumah tangga tu memang dendanya tinggi, penjara pun ada. Kan bila berlaku penderaan antara mana-mana pihak lah, kadang-kadang bukan saja suami yang kena, isteri pun kena dera, suami pun kena dera pun ada ya. Jadi qadi hendaklah menjatuhkan hukuman ta'zir dalam bentuk yang boleh menyadarkan suami. Jika perselisihan berpanjangan, qadi boleh melantik 2 orang perantara sebagaimana yang telah kita ceritakan tadi kan. Tapi kalau dah suami pun tak nak berubah, dengan kuasa hakim tadi pun, hakim boleh melantik, melantik 2 orang hakam tadi tu kan, dari pihak lelaki daripada pihak perempuan, untuk sama-sama berbincang bagi menyelesaikan masalah yang ada. Ataupun bila dah tak boleh juga, memang nampak ini memang nak jalan ni adalah bercerai ya, atau menceraikan mereka berdua jika jalan perselisihan buntu, dah tak ada jalan dah kan, maka perceraian lah itu yang terbaik daripada mereka duduk sekali tak boleh satu, orang kata tak sehati sejiwa kan. Dalam Quran Allah sebutkan, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Jika seorang perempuan bimbang akan timbul nusyuz daripada suaminya, kan, kita risau suami itu jadi nusyuz kan, atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka, iaitu suami isteri, membuat perdamaian di antara mereka berdua secara baik. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada perceraian berai. Buat itu yang banyak cara perdamaian, sama ada nak pergi sesi runding cara, sesi kaunseling ke kan, ataupun pergi mahkamah supaya dapatkan hak-hak yang terbaik, ataupun jumpa
orang yang berkelayakan sebaiknya kan, rumah kelayakan, sedarkan balik tanggungjawab, lepas tu buat satu perjanjian antara suami isteri, mudah-mudahan ini tanggungjawab saya tunaikan yang terbaik, isteri tunaikan yang terbaik kan. Mudah-mudahan bila selesai masalah tu dapatlah pihak suami, pihak isteri tunaikan tanggungjawab dengan sempurna di antara kedua-duanya kan. Mudah-mudahan tak ada lagi pengabaian berlaku dalam rumah tangga, tak ada lagi pengabaian berlaku dalam rumah tangga yang didirikan. Wallahu a'lam. Kita habis bab nusyus ni, kita masuk bab fasah nikah ni panjang ni, insya-Allah pada pertemuan lain kita akan bincangkan insya-Allah. Ada apa-apa persoalan tuan? Haji? Ya, sila. Ya. Itu semua kita agak lewat sikit dan nak hujung-hujung dan agak perceraian, maka nasihat tu akan datang memanggil keluarga dan memanggil apa. Tapi saya tengok dalam masyarakat kita tak diketengahkan dari peringkat awal supaya mereka menghidupkan beberapa amalan dalam rumah mereka. Antaranya pada zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi ni dan wanita-wanita Islam di zaman itu, mereka membaca hadis-hadis Nabi daripada apa yang dibaca oleh Nabi di masjid, mereka balik dan mereka membacakan kepada isteri-isteri mereka, mereka mendengarkan hadis. Jadi saya lihatlah kalau setiap orang Islam menghidupkan bacaan hadis di rumah mereka, ambillah kata tak perlu banyak lah, baca 5 hadis ke dalam satu makhluk kumpulkan anak isteri, bacakan hadis, maka benda ini menjadi makanan kepada dia punya apa, kepada dia punya rohaniah. Jadi insyaAllah kalau benda ini buat, saya sunnah Nabi, maka akan datanglah rahmat-rahmat Allah dalam rumah. Jadi macam Ustaz tadi tu benar, Ustaz kata isu agama macam suami tak solat, tak solat, itu semua terbit daripada kekamisan jiwa mereka, kemiskinan hati mereka dalam apa yang kita kata pancaran-pancaran menurut Islam. Jadi itulah saya berpandangan dapat hidupkan taklim di rumah, insyaAllah dapat membantu dalam itu yang sebabnya saya setuju dengan cara tu. Sebab tu pendidikan agama ni sebenarnya dia bermula daripada ibu bapa, betul tak? Dia bermula daripada ibu bapa. Selepas tu baru dapat kat sekolah kafar, kat sekolah rendah, dia mula ibu bapa. Kalau hantar anak sekolah kafar sekalipun, tapi kalau kat rumah mak bapak tak solat, anak takkan follow. Kalau bapak tak masukkan, contoh kat rumah bapak cuba hidupkan sembahyang jemaah di rumah, ya, saya sekali sembahyang jemaah dengan anak-anak, so anak-anak akan sedar. Ataupun anak dia bapak tu bawa anak tu berjemaah di surau masjid kan, ataupun di rumah tu sendiri bapak tu hidupkan suasana, dia sentiasa mengajar Quran, dia baca hadis untuk keluarga dia. Sebab sekarang ni isu ni memang tak ada, banyak tak berlaku dalam masyarakat kita. Cuba tanya, sepanjang kita hidup berapa kali kita khatam Quran? Renung sendiri. Berapa banyak kita khatam Quran? Dengan umur Allah dah bagi. Saya 50, dah masuk 50 dah. Ada yang 60, 70. Berapa kali kita khatam Al-Quran? Berapa kali kita ada ajar anak kita Al-Quran? Dia contoh, kalau kita rajin membaca Al-Quran kat rumah, kena jadi ikutan. Dan keberkatan macam tadi Haji kata tadi, keberkatan yang Allah turunkan tu dengan kita baca Quran hadis di rumah ni memang ada keberkatannya. Sebab kita renung sikit, kita satu, dan kita renung sejauh mana kita punya kemampuan buat tu kan. Kadang banyak isu dia yang berlaku sekarang ni,
bila kita sendiri yang tak mampu. That's why kita kena latih generasi yang muda ni, kan, tarik dia orang. Kalau yang dapat agar ada kesedaran, saya setuju pendapat adik Haji tu, memang betul. Kita ada masa kita buka kita hadis, kita buka paling tidak paling malas lah sekarang ni. Tiap hari My Quran Time ada, buka lah, betul tak? My Quran Time tu buka lah, ada pengisian ilmu dalam rumah tu, walaupun keluar dari TV, sama-sama ambil manfaat. Kurang-kurangnya kita faham. Ada yang bicara hadis, kita buka yang tu. Kalau kita tak mampu, sekurang-kurangnya kita tengok, jadilah jadi mustami'an, orang yang mendengar pun jadilah, kan. Tapi yang terbaik macam Haji kata tadilah, kita ambil peluang, kita sama-sama baca hadis, baca Al-Quran untuk mengimarahkan rumah kita juga. Mudah-mudahan ada keberkatan Allah SWT dalam rumah kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.